Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 30 Mac bersama saya Aryan Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Kerajaan Johor tanggung pengebumian 4 beradik. Juga Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka yang baru. Kerajaan Negeri Johor menanggung sepenuhnya kos pengurusan jenazah 4 beradik yang maut dalam kebakaran sebuah rumah di Sabah Awar di Muar semalam. Malah rumah penginapan sementara bagi ibu dan bapa 4 beradik turut disediakan. Exco Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ juga akan membayar sewa rumah inap sementara bagi membantu pasangan itu. Katanya sebanyak RM3,000 wang tunai ihsan diserahkan kepada bapa mereka, Tin Ko Tut dan ibunya Nabila Sedu. Kita juga berusaha untuk mendapatkan kediaman sementara bagi pihak kedua-dua ibu bapa ini supaya ditempatkan tidak jauh daripada tanah perkuburan yang ditempatkan anak-anak mereka nanti. Untuk makluman ketika ini kita pejabat daerah telah pun mengenal pasti sebuah rumah inap desa, homestay bagi 7 hari yang ke depan bagi membolehkan dua ibu bapa ini ditempatkan dengan selesa dan juga segala kemudahan kebajikan mereka kita jagalah, termasuk juga makan minum mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melawat di pekarangan Jabatan Forensik Rumah Mayat Hospital Pakar Sultanah Fatimah HPSF di Muar Johor. Jelas Muhammad Farid selepas bedah siasat selesai ke atas keempat-empat kanak-kanak itu, kesemua jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Batu Enam, Bakri Muar. Katanya pejabat daerah Muar turut menyalurkan bantuan kecemasan RM2,000. Manakala Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan memberi khidmat kaunseling dan sokongan emosi kepada keluarga berkenaan. Sementara itu, ibu kepada 4 adik-beradik itu tidak dapat menahan kesedihan dan enggan ditemu bual. Namun sempat menyuarakan rasa terkilan tidak dapat memenuhi hasrat anaknya yang mahu baju raya berwarna hitam pada 1 Syawal. Nabila adalah rakyat tempatan yang berasal dari Selangor. Manakala suaminya Tien Ko Tut yang merupakan warga Myanmar sudah tinggal di Muar sejak 4 tahun lalu dan bekerja sebagai pembantu kedai makan. Pada jam 7.49 malam semalam, 4 beradik berusia antara 3 hingga 8 tahun terdiri daripada 2 lelaki dan 2 perempuan maut dalam kebakaran sebuah rumah di Jalan Ismail, Kampung Sabah Awar. Pasangan adik-beradik tersebut dikenali sebagai Putri Aisyah Tenkoto, 8 tahun, Muhammad Hakim, 6 tahun, Mustaqim, 4 tahun dan Fatihah Aisyah, 3 tahun, maut dalam kejadian berkenaan. Semua peniaga bazar Ramadan dan pengendali makanan di Perak diberi amaran agar menyediakan makanan bersih bagi mengelakkan kes keracunan makanan. Tegas Exco Kesihatan Negeri A. Sivanesan, amaran keras itu dibuat bagi mengelakkan kes keracunan pada bulan Ramadan hingga menyebabkan kematian di negeri itu berulang. Kalau kita rujuk balik pada tahun 2018 bulan Ramadan, ada 2 kematian di Cangkat Juring. Maka sebab makanan yang dibekalkan pada bulan Ramadan itu mengandungi racun, iaitu rojak yang dijual pada 2018. Dan pada masa yang sama di beberapa MSRM juga didapati murid-murid terpaksa dibawa ke rawatan kerana keracunan makanan di kantin-kantin. Tetapi keadaan itu dah berubah. Jadi Jabatan Kesihatan akan terus memantau. Sivanesan berkata demikian kepada media selepas mengadakan operasi Ramadan di Dewan Merdeka Tapah petang tadi. Menurut Sivanesan, melalui operasi Ramadan 2023, Jabatan Kesihatan Negeri Perak JKNP akan giat menjalankan pemeriksaan bukan hanya di bazar Ramadan tetapi juga di kantin-kantin asrama sekolah serta di restoran. Katanya pemeriksaan terbabit bukan hanya untuk makanan bermasak tetapi juga bahan mentah dan tempat penyediaan makanan.
Tambah beliau, setakat ini 60 daripada 264 sampel makanan telah diambil untuk analisis makmal bagi parameter kimia dan mikrobiologi. Kesemua sampel makanan yang diambil akan dianalisis bagi mengesan bakteria, terutama Salmonella, Coliform Staphylococci dan Bacillus cereus yang sering terdapat dalam makanan yang tercemar. Selain itu, katanya kesemua 5,352 bazar Ramadan di negeri itu juga akan dipastikan menyediakan sistem kod QR bagi membolehkan orang ramai membuat aduan berkaitan kebersihan dan keselamatan makanan. Pejabat Setiausaha Kerajaan SUK Melaka mengesahkan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan taat setia serta sumpah simpan rahsia yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka akan diadakan esok. SUK Negeri Datuk Zaidi Johari dalam kenyataannya berkata Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam sudah menerima surat peletakan jawatan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sebagai Ketua Menteri Melaka ke-12. Beliau berkata berdasarkan perenggan kurungan A Fasal 2 Perkara 7 Perlembagaan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali hendaklah melantik seorang ahli Dewan Undangan Negeri sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru untuk mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Katanya istiadat itu akan diadakan di Dewan Seri Utama Pejabat Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Melaka di Kompleks Seri Negeri pada jam 3 petang esok. Jawatan itu akan digantikan oleh Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Bidara, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Sulaiman sebelum ini kali pertama menjadi Ketua Menteri Melaka ke-12 menggantikan Adli Zahari yang dilantik Ketua Menteri Melaka ke-11 pada 11 Mei 2018 selepas Adli tidak lagi mendapat kepercayaan Sebilangan Besar Adun Melaka sebagai Ketua Menteri. Melaka kemudian terpaksa pula mengadakan pilihan raya negeri PRN selepas 4 adun menarik sokongan terhadap Sulaiman dan menyaksikan Barisan Nasional BN menang selesa dengan 21 daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Umat Islam di Terengganu diminta berhati-hati agar tidak terpedaya menunaikan zakat fitrah dengan amil palsu. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu Maidam sebelum ini pernah menerima aduan kegiatan amil palsu yang mengutip zakat fitrah secara haram. Yang di-Pertua Maidam, Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin Adenan berkata, perbuatan mengutip dan membayar zakat kepada amil tidak bertauliah merupakan kesalahan mengikut Seksyen 41 Enakmen Kesalahan Syariah Takzir Terengganu 2001. Tegas beliau, hukuman penjara sehingga 6 bulan atau denda maksimum RM1,000 boleh dikenakan sekiranya disabit kesalahan. Kita belum menerima lah sebarang aktiviti kutipan zakat tanpa menerusi amil lah. Kita ada dapat aduan, tetapi ada kes yang mana bila kita buat siasatan tu kita tidak ada satu bukti yang cukup lah untuk mengatakan bahawa aktiviti kutipan itu telah berlaku tanpa menerusi amil yang bertauliah. Beliau berkata demikian pada sidang media di pejabatnya di Kompleks Seri Iman, Kuala Terengganu hari ini. Tambahnya, Maidam hanya mengiktiraf 954 amil dilantik yang telah melepasi saringan ketat. Sementara itu, pada tahun ini, 3 kadar zakat fitrah telah ditetapkan mengikut jenis beras dimakan iaitu RM8, RM10 dan RM24 seorang. Maidam juga akan membuka pusat pembayaran termasuk secara pandu lalu pada setiap hari mulai 2 April hingga 21 April ini. Jelas beliau, ia bertujuan memudahkan umat Islam negeri ini menunaikan kewajipan membayar zakat. RM1.7 juta dibentuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib kepada golongan mualaf di wilayah persekutuan
bagi aktiviti dakwah, pendidikan dan kebajikan kepada saudara baru bagi tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, peruntukan itu adalah sebahagian daripada wang hasil komitmen pembayar zakat. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim, tanpa komitmen berterusan daripada pembayar zakat, program bantuan seperti itu tidak akan dapat dilaksana secara optimum. Seperti mana yang telah diumumkan sebelum pada ini, kita mensasarkan, Mawib mensasarkan sebanyak RM1 bilion kutipan insya-Allah pada tahun 2023 ini. Dan insya-Allah dengan usaha yang dibuat oleh Mawib, bukan saja pada petang ini dan pada program-program yang lain, apabila sampai sumbangan zakat ini kepada mereka yang layak untuk menerimanya, insya-Allah akan menimbulkan keyakinan kepada penyumbang zakat, dan sasaran untuk kita kumpulkan sebanyak 1 bilion ringgit pada tahun 2023 ini akan tercapai insya-Allah. Beliau ditemui media pada majlis Rahmah Ramadan Mawib Iftar bersama saudara kita di Ibu Negara malam tadi. Pada majlis tersebut, 4 pertubuhan bukan kerajaan NGO yang konsisten aktif menjalankan pelbagai program dakwah dan membantu golongan saudara baru iaitu Pertubuhan Kebajikan Islam Kebangsaan PERKIM menerima replika cek bernilai RM800,000, manakala Hidayah Center Foundation menerima sebanyak RM350,000. Selain itu, Persatuan Cina Muslim Malaysia MAKMA, Pertubuhan Gerakan India Muslim Malaysia GEPIMA turut menerima peruntukan bantuan masing-masing sebanyak RM200,000. Mawib juga menyumbangkan RM300 seorang kepada 500 mualaf yang hadir pada program tersebut dengan jumlah peruntukan sebanyak RM150,000. Datuk Dr. Naim turut menyampaikan 3 kategori anugerah bagi menghargai pencapaian saudara baru. Penerima anugerah bagi kategori dakwah dirangkul oleh Ahmad Daniel Al-Hafiz Aduka, manakala kategori usahawan Sumayyah Teng Yok Chin, dan penerima anugerah pendidikan Afrina Catherine Edward Chan masing-masing menerima wang tunai berjumlah RM2,000 beserta sijil penghargaan. Baik, selepas ini Bank Rakyat umum dividen 15%. Al-Hijrah, Bank Rakyat mengumumkan pembayaran dividen bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 sebanyak 15%. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict, pembayaran kepada anggota yang layak akan mula dibuat pada hari ini. Pembayaran dividen sebanyak 15% dengan melibatkan jumlah pembayaran sebanyak 426.77 juta ringgit Malaysia kepada 799.511 orang anggota yang layak untuk menerima dividen daripada Bank Rakyat yang akan dibayar pada hari ini. Tambah beliau, kumpulan Bank Rakyat meneruskan sokongan terhadap mandat tahunan untuk ekosistem koperasi dengan menyumbang sebanyak 2% daripada keuntungan sebelum cukai dan zakat berjumlah 33.57 juta ringgit kepada kumpulan wang amanah pendidikan koperasi dan 1% atau bersamaan 16.78 juta ringgit kepada kumpulan wang amanah pembangunan koperasi. Sementara itu, kumpulan Bank Rakyat mencatatkan keuntungan sebanyak 1.70 bilion ringgit berbanding pada tahun sebelumnya. Menurut pemangku pengerusi Bank Rakyat, Datuk Muhammad Irwan Muhammad Mubarak, prestasi kewangan tahun 2022 didorong aktiviti pembiayaan dan pelaburan kumpulan. Dengan sukacitanya, saya mengumumkan kumpulan Bank Rakyat merekodkan keuntungan sebelum cukai dan zakat bagi tahun kewangan 31 Disember 2022 sebanyak 1.7 bilion berbanding 1.63 bilion pada tahun sebelumnya. Dalam majlis sama, Bank Rakyat juga melancarkan kempen Fitrah Ikhlaskan Hati, Fitrahkan Diri bagi menyemarakkan sambutan bulan Ramadan dan Syawal pada tahun ini dengan menawarkan pelbagai promosi dan hadiah menarik. Pada majlis ini juga turut diadakan sesi penyampaian hadiah kempen emas 2 kilo kepada pelanggan Al-Rahnu Exchange
dan hadiah Honda HR-V 1.5 RS kepada pemenang promosi pembiayaan peribadi I 2.15%. Surah Al-Insan dipilih menjadi tema bagi World #Quran Hour 1444 Hijrah atau 2023 Masihi berinteraksi dengan surah berkaitan psikologi manusia. Program anjuran Yayasan Warisan Ummah WUIF itu menyasarkan misi memanusiakan ummah dan melahirkan insan al-abrar yang ikhlas dan sabar dalam menunaikan hak Allah. Untuk kita survive, kita kena report pada Allah. Dan kita ada kesempatan yang besar. Kita ada kesempatan untuk menyelamatkan dunia. Dan kita pilih surah Al-Insan. Problem di dunia ni adalah problem hati manusia. Kenapa jadi macam ni? Dia akan cakap macam ni, dia akan buat macam ni, dia buat fitnah ke? Kerana insan tu ada kekosongan. So kita nak masukkan balik supaya dia menjadi itu sebab perkataan yang betul adalah memanusiakan manusia. Itulah insan. Jadi kita kena betulkan operating system dulu. Beliau yang juga berkata demikian dalam sesi taklimat Sinergi Media Malaysia sempena World #Quran Hour 1444 Hijrah 2023 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris berkata, pemilihan surah ini juga menjadi garis panduan agar manusia perlu sentiasa riset diri dan sedar bahawa manusia adalah hambanya. Kadang-kadang kita lupa yang kita pernah berhenti. Kita lupa yang kita pernah berhenti. Perberhentian tu yang dihasilkan, yang Allah susun untuk kita sebenarnya, dia suruh kita reset. Ini memang Datuk punya ayat, Kak Marahini selalu sebut perkara ni. Reset. Kena reset operating system. Memang Allah bagi kita ruang untuk reset. World #Quran Hour 1444 Hijrah 2023 nanti akan diadakan pada 13 April 2023, 22 Ramadan di lokasi perdana iaitu di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah di Universiti Islam Antarabangsa UIAM Gombak. Ia bermula jam 12 hingga 1 tengah hari yang akan turut bersiaran secara langsung di TV Al-Hijrah. Orang ramai termasuk NGO, agensi kerajaan dan swasta, usahawan dialu-alukan menganjurkan program ini di lokasi masing-masing. Sebanyak 17,000 naskah Al-Quran dan 35 tan kurma dari Riyadh disumbangkan Kerajaan Arab Saudi kepada umat Islam di negara ini sempena Ramadan. Ia menerusi program tradisi negara itu yang diadakan saban tahun sejak 20 tahun lalu dan masih diteruskan sehingga hari ini. Sumbangan tersebut disampaikan Timbalan Duta Besar Arab Saudi di Kuala Lumpur, Dr. Saleh Ali Ismail Bedawi kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Selain agihan kurma dan musyaf Al-Quran, Kerajaan Arab Saudi turut menaja majlis iftar nasi mandi kepada 15,000 orang. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, Malaysia berasa amat bertuah kerana sentiasa mendapat ruang dan dipilih oleh Kerajaan Saudi untuk pelaksanaan program ini dan beliau berharap agar hubungan kedua-dua negara ini dapat lagi diperkukuh dari semasa ke semasa. Saya harapkan juga hubungan ini akan mengeratkan lagi hubungan antara Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bersama-sama dengan Kementerian Agama Arab Saudi. Jadi insya-Allah dengan sumbangan ini kita doakan semoga hubungan yang telah dibina selama ini akan dapat dirapatkan lagi dan sumbangan ini akan dapat memberikan manfaat kepada mereka-mereka yang memerlukan. Beliau berkata kesemua agihan sumbangan itu akan diuruskan Pejabat Atase Agama Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur. Datuk Dr. Muhammad Naim ditemui pada majlis simbolik penyerahan hadiah penjaga dua tanah haram Raja Salman Abdul Aziz di lobi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Putrajaya. Turut hadir Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof dan Setiausaha Bahagian Hal Ehwal Pejabat Kementerian Hal Ehwal Islam Arab Saudi di luar negara merangkap Pemangku Atase Agama Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur, Syekh Abdul Wahab Abdullah Al-Qahtani. 700 lagi bubur lambuk diedarkan skuad Hijrah Prihatin dan hari ini di PPR Batu Muda Kuala Lumpur. Lokasi tersebut dipilih bagi memupuk perpaduan bersama komuniti itu dan meraihkan mereka tanpa mengira bangsa dan agama.
Agihan bubur lambuk itu diketuai pemangku pengurus-pengurusan acara dan hal ehwal korporat Muhammad Sazri Abdul Sani bersama pengurus perundangan TV Al-Hijrah Mazlan Ahmad. Pada hari ini, TV Hijrah datang ke PPR Batu Muda untuk mengedarkan sebanyak 700 pack bubur lambuk. Ini sebahagian daripada program CSR TV Hijrah, iaitu mengedarkan bubur bertujuan untuk berkongsi rezeki bersama-sama dengan penduduk di sini. Penduduk yang ditemui pula menyambut baik program berkongsi rezeki ini. Di samping menyemarakkan bulan Ramadan, ia juga dapat membina ukhuwah bersama masyarakat setempat dan penduduk di situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang kata rezeki ini bertambah-tambah lagi lah hendaknya. Dan makcik rasa berterima kasih jugalah kerana berkongsi rezeki dengan kami di penduduk di PPR ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih kepada TV Al-Hijrah dan Hijrah Prihatin kerana sudi datang ke teratak PPR Batu Muda, kerana sudi memberikan bubur lambuk kepada warga PPR Batu Muda. So, terima kasih kerana berkongsi rezeki kepada kami semua. Esok, skuad Hijrah Prihatin akan ke Masjid Usamah bin Zaid, Wangsa Maju, Kuala Lumpur untuk misi yang sama. Selepas ini, feri terbakar, 31 orang terbunuh. Pemimpin pelbagai agama perlu lebih giat meneroka ruang penyelesaian kepada masalah dunia secara bersama, termasuk menangani sentimen Islamofobia yang dilihat semakin menular. Perkara itu antara yang disentuh dalam pertemuan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM bersama pemimpin agama komuniti Buddha Tibet Dalai Lama ke-14 baru-baru ini. Menurut Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Muhammad Faisal Abdul Aziz, dalam pertemuan itu pihaknya menyentuh tentang isu berkaitan Islamofobia dan bagaimana komuniti agama mampu menjernihkan salah faham masyarakat tentang agama, khususnya Islam, yang kononnya mempromosi keganasan. Inisiatif yang dibuat oleh ABIM, bila mana kita bertemu dengan pihak Islam Dalai Lama, kita menerangkan tentang beri pentingnya untuk kita bersama seluruh agama untuk membantras Islamofobia ini, dalam sesama untuk kita membawa mesej bahawa agama ialah merupakan sumber kepada keamanan. Agama itu bukan sumber kepada konflik, peperangan, pertumpahan darah, tetapi ia adalah membangunkan kesejahteraan manusia. Selain isu Islamofobia, pertemuan itu turut menyentuh isu-isu global lain termasuk perubahan iklim dan penindasan etnik Uyghur. Dalam pertemuan itu, ABIM turut menghadiahkan songkok ABIM sebagai simbol keutuhan hubungan ABIM bersama pihak Dalai Lama. Selain Al-Quran terjemahan Inggeris, buku Islam and Buddhism Eco Dialogue dan buku-buku ABIM. Di selatan Filipina, sekurang-kurangnya 31 terbunuh apabila sebuah feri musnah dijilat api. 230 penumpang berjaya diselamatkan dalam insiden itu. Ketika kejadian, kebanyakan penumpang feri sedang tidur. Feri malang itu dalam perlayaran dari Zamboanga City di Kepulauan Mindanao ke Pulau Holo di Sulu. Ratusan mangsa diselamatkan pengawal perairan Filipina dan nelayan. Kebanyakan mangsa terselamat setelah bertindak terjun dari feri yang terbakar. Pasukan penyelamat pada mulanya menjumpai 18 mayat di dalam bahagian kabin berhawa dingin feri tersebut. Jumlah itu kemudian meningkat lebih 2 kali ganda. Pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan lebih banyak mayat ditemui berikutan wujud penumpang yang tidak berdaftar. Mangsa terselamat yang kebanyakannya melecur dibawa ke Zamboanga dan Basilan untuk menerima rawatan. Punca kebakaran masih disiasat. Di Pakistan, tekanan inflasi yang mengakibatkan harga barang makanan melambung tinggi menyebabkan lebih ramai memilih untuk berbuka puasa dengan makanan percuma yang disediakan Badan Bukan Kerajaan NGO. Menurut sukarelawan Muhammad Zulfikar Nazir, jika sebelum ini hanya golongan miskin yang datang untuk mendapatkan makanan berbuka percuma, kini terdapat golongan sederhana dan kolar putih yang turut sama menikmati juadah iftar percuma. 700 का टारगेट जहन में होता है, लेकिन 700 प्लस 700 लेस इस तरह चलता रहता है, ठीक है। लेकिन डे बाई डे यहाँ पे अभी आज 7वां रोज़ा है और हमें रोज़ अपनी चावल की क्वांटिटी और जो सी बाकी चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह, उन सारों में इंक्रीज़ करना पड़ रहा है डे बाई डे. Menurutnya, harga barang makanan termasuk buah-buahan yang melambung tinggi
menyebabkan pihaknya terpanggil untuk menyantuni golongan kurang berkemampuan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Sebelum berpisah, saksikan kemeriahan warga TV Al-Hijrah menerima sumbangan 250 pak makanan iftar dari Bank Rakyat, bank pilihan anda. Saya Ari Arman, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Sukacita sebulan